Halo, halo, nak kopi ke Milo? Halo. Testing. Didengar suara saya? Testing. Dengar. Boleh. Jelas. Jelas. Kita mula pukul 10.10 lah. Okay, 10 minit. Boleh. Berhabis kelas kan? Puan, saya nak makan boleh tak, Puan? Ya. Kita mula pukul 10 minit lah. Wan nak pergi minum ke, pergi toilet ke, pergi dulu lah. Kita tunggu sehingga untuk semua orang masuk. Okay. Okey, terima kasih, Puan. Baik. Ciao. Gerak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, rasanya sekarang dah 10.10. Rasanya boleh mula dah. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh. Dengar. Untuk kehadiran tu, minta tolong isilah. Awak punya kehadiran tu. Nanti saya isi. So sekarang ni ada 21 orang baru. So saya buka sehingga 10 suku je. Siapa yang lambat saya reject lah attendance dia. So siapa yang belum isi, tolong isi kehadiran awak tu. Buka kejap. Sekejap, saya nak pergi basuh tangan sekejap, boy. Isi kejap. Isi. Tolong isi untuk kehadiran 15 minit saja. Isi. Tapi lambat saya reject lah. So maknanya dia tak masuk kelas lah. Okey, baru ada 21 orang. Kelas awak ada 28 orang kan? Kalau tak silap awak 28 orang kot. Tengok sikit kenalan nama. Okey, so hari ni saya nak masuk kepada mana tadi? Hello, boleh dengar? Boleh, Puan. Video saya pause pula. Boleh. Boleh dengar tak? Boleh, Puan. Sangkut-sangkut ke clear? Clear. Takut sangkut-sangkut. Clear. Sebab lain poli ni putus. Clear tak putus-putus Setakat ni clear lah. Setakat ni tak ada putus-putus lagi. Kalau putus-putus saya nak kena guna data sendirilah. Tak nampak presentation tu. Ke saya kena tukar wifi? Bukan laptop. Saya tak ada. Telefon. Answer lah abang. Answer lah abang. Kenapa buka abang ni besar sangat keluar ni? Besar duk. Answer dia dah. Abang. Mak ya. Acanya abang. Hello. Clear tak? Ya. Banyak breakfast. No, makin teruk lah. Hello. Ya.
Dengar suara saya So saya Dengar, proceed lah. Kalau dengar saya dengar nak je. proceed. Dengar tak? Dengar. Dengar je Puan. Okay, Tak Wan. ada share screen. Saya share screen sekejap. Dia tengok Okay, Upin Zamin dah tak pesak ni. so awak kena mute kejap boleh tak? Tolong mute. Okay. Yang lain tolong Fine. mute sebab dengar banyak suara. Okay, so untuk nota awak boleh tengok nota dalam Google Classroom. Sebelum saya share screen. Okay, saya nak masuk kepada introduction lah, bab 1 lah. Okay, saya nak masuk kepada bab 1. Boleh tengok nota di Google Classroom. Okay, ataupun tengok saya punya share screen ni lah. Okay, nampak tak saya punya share screen ni? Just respon sikit, nampak tak? Nampak. Okay. So, sebelum bermula. So, ini adalah nota ni awak boleh tengok dalam Google Classroom. Okay, kalau awak tengok dekat Classroom tu. Sekejap, saya drag. Okay. So, dekat situ ada notes lah. Okay, dekat nota tu. Okay, dekat nota ni, bahagian nota ni adalah example lah. Ini example ni awak boleh tengok lah. Ini example untuk lukis F1 lah. So, ini untuk lukis kereta F1 tu dalam apa ni? Dalam guna Inventor, macam mana lukis, kat sini ada. Okay, kat sini ada fundamental ni pun, ini keseluruhan punya nota lah. Okay, so kalau nak tengok ini pun boleh. Tapi hari ni awak kena buka chapter 1 introduction lah. Kita nak masuk. So untuk today punya lesson, kita akan masuk chapter 1 dengan chapter 2 lah. Okay, chapter 1 adalah introduction, chapter 2 adalah sketching teknik. Okay, so modeling ni kita akan masuk minggu depan. So modeling ni lebih kepada 3D lah. So untuk hari ni saya akan ajar 2D dulu. Okay, tapi 2D sebenarnya awak dah familiar sebab awak dah ambil AutoCAD. Dah ambil AutoCAD kan? Bila sem apa? Ambil AutoCAD? Sem 1 kan, engineering drawing kan? Sem 1. Okay. So, untuk kali ni kita akan belajar Inventor lah. Okay, so untuk awak punya knowledge, untuk kali ni kita akan belajar Inventor lah. Kita tak masuk AutoCAD lah. Cuma, kalau awak nak lukis daripada AutoCAD, nak masuk ke Inventor tu boleh. Okay, kalau 2D nak masuk ke Inventor, boleh lah. Okay, selain daripada awak guna Inventor, awak masih lagi boleh melukis guna AutoCAD lah. Dan AutoCAD ni pun ada AutoCAD online. Okay, so siapa yang tak ada software lagi Inventor, tak ada software lagi AutoCAD dalam PC, awak masih boleh guna AutoCAD secara online lah. Boleh lukis secara online di website Autodesk lah. Awak boleh search saja AutoCAD online. Okay, so untuk hari ni, sedikit introduction to Autodesk Inventor Professional. Okay, untuk learning outcome hari ni, after the end of the lesson, students should be able to start the Autodesk Inventor software. So, untuk bagi yang dah ada tu, boleh kena buka lah nanti kejap lagi. Okay, kemudian understand and use the user interface in Autodesk Inventor. Okay, interface apa, macam mana nak guna tu, kena tahulah. Okay, kalau tak tahu, tak boleh lukis lah. Kemudian viewing the view tools such as navigator bar, function key and view cube. Okay, so yang ni navigator bar ni lebih kurang macam awak punya toolbar masa AutoCAD dululah. Okay, dulu awak belajar AutoCAD kan, ada atas tu ada toolbar kan. Itu kita namakan dia sebagai view to navigator bar lah. Function key ni contoh macam ada shortcut, awak boleh guna escape. Awak guna Ctrl A, Ctrl C tu nama dia ada function key lah. View cube ni awak punya view lah, sama ada awak nak zoom in, zoom out, awak nak guna tool apa semua boleh guna. Kita namakan dia sebagai view cube lah. Kemudian create the new project in Autodesk Inventor. Okay, so kena belajar buat project guna Autodesk Inventor. Sebab kita adalah kelas praktikal lah, kena buat project lah. And understand and use the online help and tutorial. Practice and do all exercise given. Okay, online help ni ada di dalam awak punya Inventor. Okay, misal kata awak tak sempat nak tanya atau tiba-tiba terlupa kan, saya dah ajar tapi awak terlupa. So awak masih boleh guna
online help dan juga tutorial ni lah yang ada dekat dalam Inventor. Sebab dia akan ajar macam mana nak guna lah. Okay. First kali, Autodesk Inventor as a CAD or CAE software. Okay, ada yang tahu CAD tu maksud dia apa? Kita ambil CAD kan, takkan tak tahu kan? Respon sikit. CAD apa? Computer Design. Okay, Computer Aided Design. CAE? CAE, apa dia CAE? Computer Engineering Aided Computer aided Engineering. Engineering kan? CAE. Awak belajar CAD-CAM tak? CAD-CAM. CAM tak? Kan tak CAM. tahu. Computer Aided. M tu apa? Agak-agak M tu apa? Endo Mechanical. Malaysia. National. Mechanical. Bukan. Salah. Kenik. Siapa dapat jawab saya bagi RM10. Modeler. Kenapa? Wish. Cam Modelis Salah tak tahu Apa? apa tu. CAM. Computer Aided apa? Computer aided Management. Kan. management. Alah. Sekali lagi, Tu, Syed. Malaysia. Computer aided Melayu. kan. Aduh, tak dapat Aduh, rugi RM10. Apa dia? Ya, saya nak cari jap. Tak apa-apa, let dulu. 2 minit. Cepat, apa dia? CAM. CAD-CAM. Kan dia belajar CAD-CAM kan? Apa tu M? CAD. Computer Aided Design. Apa dia M? Manufacturing. Siapa tadi? Manufacturing tadi. Aku Saya. kerja dia siapa tadi? Semua Wan. Saya menjawab tadi Wan. Tiba semua. Boleh. Saya jawab ni Wan. Siapa yang memulai tadi PM saya? Okay, siapa yang memulai tadi PM saya? Nanti Okey, kita jap. transfer. KPM. Ramai PM pun ada. Seorang tadi, Hafizuddin ke Rafiq tadi? Saya tak perasan. Alif Wan. Bukan Rafiq, Hafizuddin. Bagi Alif Wan. Tadi lebih 5 orang ni. PM saya. Okay, so CAM tu manufacturing lah. Okay, CAD design, CAE engineering, CAM manufacturing. So sebagai awak, sebagai pelajar engineering kena tahu. Jangan bila cerita kat orang tak tahu. Okay, sebab ini adalah basic sangat. Okay, kalau kod awak pergi interview dia tanya CAD-CAM tu apa? CAD tu apa? CAE tu apa? Kalau tak tahu malulah. Okay, sebab ini basic. So tolong tahu, E adalah design, E adalah engineering, M adalah manufacturing. Okay, so software untuk CAD, CAE software ni banyak sangat. Software dia ada banyak. So hari ni ataupun SEM ni awak hanya akan belajar Autodesk Inventor lah. Okay, selain daripada Inventor kita ada SolidWorks, kita ada CATIA dan banyak lagi lah. Okay, tapi untuk awak kita fokus kepada Inventor sahaja. Okay, so apa yang awak boleh buat dekat dalam Inventor ni? First awak boleh buat design. Kedua awak boleh visualize. Kemudian simulate. Okay, masuk design ni boleh lukis lah. Design ni boleh lukis. Macam-macam bentuk awak boleh lukis. Okay, buat digital model, design process and drawing. Okay, digital model tu digital lah. Okay, so drawing ni adalah drawing lah. Okay, so first step awak kena buat drawing lah. Lepas awak buat drawing baru kita boleh visualizekan dia. Okay, design ni dalam bentuk 2D. Kena lukis 2D dulu. Okay. So take note, kena lukis 2D dulu baru kita transfer kepada 3D. Okay. Kemudian baru kita visualize dia secara presentation. Jasa presentation ni melibatkan assembly drawing lah. Okay. So untuk design ni kita ada beberapa jenis. Okay. Untuk design ni kita ada beberapa jenis. Hilang pula. Okay. Untuk design kita ada beberapa jenis. Cuma untuk yang pertama kita ada by part. By part. Nampak tak saya mungkin? Okay. Tadi pula pen. Sekejap By part. Daripada by part ni kita masuk kepada assembly. Alamak. Nanti. Next slide kot ada. Yang ni lah. Okay. So yang ni So first kali awak kena lukis by part. Maksudnya part satu-satu. Okay. Kemudian baru masuk kepada assembly drawing.
Okay, dah lepas assembly drawing baru kita guna presentation. Kemudian baru kita transfer dia dalam file drawing. Okay, last kali baru kita masuk kepada simulation. Okay, so inventor ni sangat berguna untuk awak masa projek nanti. Okay, bila projek satu, okay, dengar betul-betul, bila projek satu, awak punya result adalah hasil drawing. Okay, so tujuan awak belajar inventor ni, SEM ni, supaya SEM depan awak boleh buat drawing. Okay, so nanti penilaian awak mesti nak part drawing, kemudian assembly, kemudian nak present nanti kena guna file presentation, dan terakhir awak akan letak drawing file ni dalam report. Dalam report kena ada ni. Ini awak punya result untuk projek satu nanti. Okay, jadi kena pandai lah. So benda ni akan bersambung sampai projek 1 dan projek 2. Okay, so inventor ni sangat berguna lah untuk awak punya drawing, untuk awak punya projek nanti. Okay, so tapi first kali kena by part ni. Okay, yang paling susah sebenarnya by part ni lah, sebab kita nak lukis satu-satu kan. Lepas tu kita nak lukis, kita nak extrude dia ke, kita nak buat lubang ke, nak extrude, nak trim, nak buat chamfer, fillet, semua di bahagian part file ni. Okay, assembly file ni kita hanya cantum-cantumkan je yang part-part tu. Okay, kemudian presentation ni boleh tunjuk lah macam mana part tu insert kita letak dalam presentation. Kemudian baru letak dalam drawing lah. Okay, drawing file yang penting untuk kita letak dalam report. Dan projek awak nanti, lupa nak cakap, kita ada projek. Kita ada presentation kan. Presentation tu kena buat projek lah. Projek tu kena ada semua ni lah. Okay, bila awak buat projek kena ada semua ni lah. Okay, user interface. Yang ni Autodesk Inventor ni 2009 dia punya ni. Lama punya tapi masih boleh guna sama je nama dia. So atas ni kita namakan dia sebagai menu bar. Highlighter sikit. Okay, yang ni menu bar. Atas ni menu bar. Ni menu bar lah. Okay, kemudian toolbar. Yang ni sama je macam awak belajar AutoCAD dulu. Ini nama dia toolbar. Okay, bila ada yang arrow ke bawah tu kita namakan ribbon. Okay, yang penting browser bar ni. Okay, browser bar ni akan tunjuk. Kat sini akan tunjuk awak punya step-step sama ada awak lukis guna circle ke, awak extrude ke, semuanya ada di sini. Okay, dan sepatutnya setiap orang akan ada step yang berbeza lah. Okay, so bila saya detect kat sini macam serupa je, maksudnya awak copy paste lah. Okay, so kalau awak copy paste pun dia akan keluar kat sini lah. So jadi tak boleh nak copy paste lah. Okay, ni nama dia panel bar. Graphic window ni adalah area yang awak nak lukis. Ni graphic window. Okay, bawah ada status bar, dan ni adalah 3D indicator. Ni adalah awak punya UCS lah. UCS tu dalam bahasa Melayu apa? Tak tahu. Koordinat XY. Okay. So yang ni saya tunjuk terus kepada inventor. Siapa yang ada inventor tu? Yang ni inventor yang terbaru lah. Okay. So untuk inventor yang terbaru, yang ni ni toolbar lah tadi tu. Ni toolbar. Puan yang baru ni banyak gila. Hello? Cakap ke? Yang baru ni kan. Boleh tahan pening tak ada tengok. Tapi dia sebenarnya dia lagi power lah sebenarnya daripada yang lama. Dia lagi mudah. Okay. Cuma saya nak explain ni, saya nak tunjuk ni. Kat mana menu bar, ribbon bar ni dalam Autodesk yang baru. Okay, kalau ada yang sekejap sebab saya tak ajar lagi macam mana awak nak open kan. Sebab saya ni saya nak tunjuk dia kat mana, kat mana tu. Okay. So atas ni kita namakan dia toolbar lah. Ni toolbar lah. Ni toolbar lah. 3D model. Ni toolbar lah semua ni. Ribbon tu maksud dia yang ni. Bila saya klik dia keluar. Tu nama dia ribbon. Ni contoh ni kan circle ni. Bila keluar lagi circle tu dia adalah ribbon lah. Ini kita namakan dia sebagai ribbon. Browser bar ni dekat sini. Ni. So kalau tengok part ni kan. So biasanya dia akan tunjuk lah. XY plane. Ni tu dia boleh tunjuk lah. Ketambah. Kalau saya lukis something kat sini. Contohnya saya lukis circle. Finish.
Yang saya tunjuk je nanti kemudian lah kalau ajar. Okay, kat sini akan tulis ada sketch. So kat sini ada sketch. So itulah function awak punya browser bar ni lah. So kalau nak delete boleh pergi kat sini, right click, delete je. Tak pun delete dekat keyboard pun boleh. Okay, so ini adalah function browser bar. Lagi graphic window ni lah. Graphic window ni area awak lukis ni. So ini 3D. 3D. Kemudian status bar ni kat bawah ni. Yang ada tulis ready. Okay, nampak tak ready tu? Ready tu adalah status bar. Contoh saya nak lukis circle tadi. Saya klik circle. Automatik awak punya status bar tu, kalau awak tengok baca yang bawah ni, status bar ni dia akan tukar. Dia akan cakap select plane. Okay, so maknanya bila lupa nak buat macam mana, baca dekat bawah status bar tu. Okay, dekat status bar ni ada tulis select plane. Okay, contoh saya nak buat plane pada plane XY. Okay, kemudian dia cakap select center of circle. Okay, status bar ni sebenarnya menunjukkan step by step. Kalau terlupa, tolong baca status bar ni. Okay, select circle. So, select lah circle, center. Saya select center, kemudian cakap select point on circle. Contoh saya select kat luar. Okay. Kemudian, finish. Tu contoh lah. Okay, contoh function status bar ni lah. Okay, so status bar ni kena baca lah sambil awak. Ini adalah awak punya instruction. Okay, arahan. Arahan kena follow lah yang ni. Okay, kemudian kita ada, apa lagi? Status bar dah. Browser bar dah. Okay, yang ni nama dia VCube yang ni ViewCube. Kalau awak tengok dekat slide tu. Slide nombor berapa? Nombor 7. Nombor 6. Okay, slide nombor 6. Dia tambah ViewCube dengan navigator bar. Okay. So ini ViewCube. Masuk ViewCube ni, nak tukar view lah. Nak right view ke, nak home ke, top ke. So boleh klik saja dekat ViewCube ni, dia akan tukar. Tukar awak punya ni lah. View lah, pandangan awak lah. Contohnya saya 3D kan ni sekejap. Nak bagi nampak. Okay, contohlah. Okay. So contohnya nak 3D, kemudian saya nak top. Klik saja. Awak klik je. Tak pergi home balik 3D, klik balik home tu. Okay, itu adalah ViewCube lah. Ini namanya ViewCube. Kemudian kita ada navigator bar. So ni sebelah sini adalah navigator bar. Belah kanan sekali adalah navigator bar. Dekat navigator bar tu kita ada. Tengok kat slide ada tak? Dia ada explain tak kat slide? Asal ada. Ni macam biasa save, undo ni semua orang tahu kan. Print ni adalah ni standard punya icon ni, rasa semua orang tahu. Saya tak cerita pun tak apa. Okay, ribbon tab ni, ribbon tab tu nama ribbon tab lah. Ada sketch tab, ada model tab, ada place view tab for drawing. So tab tu yang dekat atas lah. Saya nak exit. Alamak, tak keluar pula. Contoh yang ni ni tab ni lah. So atas ni ada ribbon tab lah, ni create, modify, explore semua kat situ lah. Okay, kat sini pun boleh buat simulation So kalau result untuk analisis awak punya projek nanti boleh buat simulation kat situ. Okay, itu namanya ribbon. Saya nak tunjuk VCube tadi. VCube yang ni ribbon tab ni dari semasa ke semasa lah. Tak ada, tak explain. Ni. Okay, yang ni so ini adalah ViewCube tadi. Kemudian kat sini ada ni ViewCube. Yang kedua kita namakan dia navigator bar. Yang ketiga adalah steering wheel. Steering wheel tu untuk pusing-pusing. Kemudian ada pen. Pen tu nak drag ke mana-mana. Kemudian ada view face, zoom option lah. Orbit option. Okay. So dekat sini function dia ni lah. Ni
Nak zoom ke apa, boleh bawa lah ini. Kat mana-mana awak letak. Tapi biarlah dekat tepi tu. Kan saya semak pula. Okay, pen ni tangan lah. Tangan ni untuk bawa dia ke mana-mana. So ini function pen lah. Pen ni tangan lah. Okay. Kemudian awak ada zoom. Sini boleh zoom daripada tepi ni. Kalau dekat AutoCAD biasanya dia letak kat atas zoom. So ni awak boleh zoom all semua kat sini. Orbit, orbit ni nak pusing-pusing. Yang nak pusing. Ada kawasan yang kita tak boleh nak tengok. So awak boleh adjust dia untuk pusing guna orbit. Dan nak zoom boleh juga scroll guna cursor awak. Okay, untuk zoom boleh guna cursor juga untuk zoom in ke belakang, zoom out ke depan. Okay. So untuk habiskan awak punya function tu boleh escape pada keyboard lah. Kemudian ni apa? Yang ni jarang guna. Tak guna tak apa. Okay, tu je. Okay, untuk function-function yang penting je lah saya cerita. Tak ni kan panjang ni. Okay, kemudian apa lagi kat sini? Hotkey ni maksudnya shortcut lah. Okay. Contoh kalau awak nak guna F2 untuk pen. Okay, tadi kita ada V-Cube tadi kan. Okay, tapi kalau awak nak guna yang ni pun boleh juga. Okay, guna yang ni. Okay, awak nak guna hotkey ni pun boleh juga. Contoh zoom nak guna F3 masih boleh guna. So F4 pun boleh. Okay, view tool environment contoh nak buat line, center point, dimension semua pun boleh guna hotkey. Banyak lah. Yang ni dari semasa-semasa awak tengok sendirilah. Nanti saya terang pun nanti tak masuk juga ni. Okay. So, nak cerita sikit pasal project file ni. Okay, kalau untuk awak punya project. Okay, first tadi saya dah explain saya cakap tadi memula untuk kena lukis by part, kemudian by assembly, kemudian presentation, baru masuk kepada awak punya drawing kan. Drawing untuk letak dalam A4 tu kan. Okay, so nama file untuk by part adalah .ipt. Tu, nampak tak yang saya highlight tu? Boleh nampak? .ipt. Okay, so setiap part file tu namanya .ipt. So pastikan awak save dalam .ipt tu lah. Okay, kalau untuk assembly dia punya nama adalah .iam. Ni adalah assembly. IPN presentation. Okay, IDW dalam bentuk drawing punya file lah. Okay, so JPG ni awak punya project punya folder lah. Okay, so untuk submit, kaedah untuk submit bila awak buat inventor ni, awak kena kalau awak nak submit, contoh awak last kali awak nak submit presentation file ni, awak kena submit semua. Okay, kalau awak tak submit semua, saya tak boleh tengok lah. Okay, kena ada semua file, baru boleh buka untuk presentation lah. Okay, so ini adalah contoh nama file dia lah. Okay, nanti bila dah start lukis, awak akan lebih familiar lah. Okay, online help and tutorial. Okay, dekat Autodesk ni pun ada tutorial. Banyak tutorial kat situ. Okay, so awak boleh tengok sendiri. Okay, so awak boleh tengok sendiri. Kalau misal kata tiba-tiba tak boleh nak buat kan. So boleh pergi dekat help atas ni. Click here to access the help. Sinilah help ni. Okay, dekat help ni dia dah ajar. Kat sini pun dia dah ajar. Dia siap ada buat video sekali lah. Okay, macam mana awak nak lukis. Kalau awak tak tahu, boleh tengok guna iHelp ni lah. Okay, kalau saya tak ada lah. Okay, kalau saya macam tak reply lambat tu, boleh tengok dekat help kat atas ni. Okay, beres. Itu sahaja untuk bab 1. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya masuk ke chapter 2. Ada apa soalan? Tak ada pun. Ada. Beres je. Beres Mak. Okay, kalau tak ada kita akan masuk terus kepada siapa yang ada software tu boleh buka lah. Sebab saya nak ajar macam mana awak nak start buat drawing. Okay, saya nak ajar macam mana awak nak buka. Okay, so bila awak double click pada awak punya inventor, so masing-masing boleh tahu, klik pada ikon inventor.
So first kali awak akan keluar yang ni lah. Biasanya orang akan keluar macam ni. Okay, biasanya orang akan keluar macam ni lah. Saya ni sebab dah buka yang ni. Saya tutup sekejap lah. Okay, so kebiasaannya bila awak buka saja Inventor, awak akan keluar macam ni. Okay. Ataupun ada yang dia pergi kepada tutorial. So kat sini tadi yang saya cakap kan, boleh buat kat sini pun ada tutorial juga. Okay, kalau siapa yang rajin nak buat tutorial sendiri, kat sini pun ada tutorial. Okay, kat sini pun ada apa ni? Banyak lah. Kat sini ada tutorial banyak. So ini adalah video-video yang ditunjuk lah. Okay, setiap tutorial ni dia ada video dia lah. Okay, kalau siapa yang rajin explore boleh tengok kat sini lah. Okay, kemudian kat sini ada highlight, news. Tapi awak pergi pada home lah. Okay, klik pada home. Okay, so cara nak buat awak punya setting. Okay, first kali kita akan lukis new part lah. Kat sini new. New ni maksudnya kat sini semua yang new lah. Ataupun yang bawah ni, yang keluar ni adalah drawing yang awak dah pernah lukis. Okay, yang pernah lukis dia akan keluar kat bawah ni. Yang atas ni adalah new. Okay, so awak boleh klik pada new tu. New part. New assembly. So kita akan buat by part dulu. So saya akan klik pada new part. So dia akan direct keluar. Okay, dia akan direct keluar. Kalau sekiranya awak tak ada yang macam ni tak ada. Okay, contohnya home ni, bawa pergi kat home dia tak keluar macam ni. Masih lagi boleh guna new kat atas ni. New ataupun kat atas tu pun ada new. Okay, new part. New, kalau perasan kat sini import CAD file kan. So maksudnya boleh lah. Macam saya cakap tadi, kalau lukis guna AutoCAD pun awak masih boleh buka guna Inventor. Okay, klik pada new. Klik sekali. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Saya ulang balik. Pergi dekat new. New. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Ataupun siapa yang tak ada banyak-banyak macam ni. Ada yang jenis ni tak banyak-banyak macam ni kan. Awak boleh klik pada ikon kecil kat tepi tu. Pilih matrix. Okay, matrix. Sebab kita nak buat dalam matrix. Okay, tolong ingatlah. Drawing kena buat dalam matrix. Matrix ni biasanya mm lah. Okay. So kat sini, kalau awak tengok kat sini, dia ada banyak kat sini. Okay. Walaupun dia ada banyak. Mana? Pilih yang mana? Sekejap saya explain dulu. Kena buat satu-satu. Saya explain kejap. Okay. So dekat sini ada banyak. Okay. Sebenarnya kat sini mengikut turutan awak kena ikut. Okay, maksudnya kena buat by part dulu. Lepas lukis by part, baru kita pergi kepada assembly. Okay, lepas assembly baru pergi dekat drawing ni. Create document ni. Baru boleh pergi kepada presentation. Okay, so step dia ikut turutannya ni. Okay, cuma satu, biasanya kita akan buat by part dululah. Okay, sekarang ni kita masuk by part dulu. Assembly ni kemudian. Okay, so untuk by part pula kita ada sheet metal dan juga standard. Okay, sheet metal maksudnya kalau awak klik kat situ dia akan keluar kat sini. Dia ada cerita lah kat sini. This create a 3D object fabricate from sheet material. Apa maksud sheet material? Sheet material tu maksudnya kalau awak pergi, dulu awak pernah masuk bengkel, welding, kan dia ada bagi plate kan? Untuk awak weld, betul tak? Betul. Ada sekeping tu kan dia bagi. Okay. So itu namanya sheet metal. Okay. Itu namanya sheet metal. Okay. So kalau awak nak guna, nak design yang macam ni. Contoh awak nak bengkokkan dia, awak nak bendkan dia, jadikan bentuk. Awak akan guna sheet metal. Okay. Untuk buat model. Okay. Boleh pergi dekat standard. Okay. Standard ni adalah this template create a 2D or 3D object composed of features and one or more bodies lah. Okay, so maksudnya bila benda yang melibatkan part, awak akan guna standard. Okay, itu beza dia lah. Okay, kalau awak nak daripada sekeping logam tu, awak nak bentuk guna sheet metal. Kalau awak nak fabricate standard punya objek, awak akan guna standard lah. So untuk yang ni saya akan guna standard sahaja. Okay, standard MM. Boleh?
Pergi dekat standard MM dan klik create saja. Lepas tu dia akan keluar macam tu lah. Yang Okey, dapat din tak? tu Apa dia? apa? Klik sekarang ke? Din tu apa? Klik. Yang sebelah. Create. Panggil saya ke dah? New, Matrix. lepas tu standard, matrix, Bukan standard, MM, kemudian create saja. Create lah cipta. So dia akan keluar lah baru. Ataupun nak cepat macam tadi tu, kalau nak cepat awak pergi kat home, klik new pun sama juga. New part. So dia akan keluar. Macam tu lah. Banyak pula part saya. So bawah ni dia ada tulis bawah ni. Ni home tutorial part 1, part 2, part 3, part 4. So kalau awak letak sampai 10 adalah 10. Jadi saya dah klik banyak tadi. Saya delete. Pangkah je lah. Aku nak buang pangkah je lah. Okay. So bila dah dapat macam ni, inilah awak punya ruang untuk lukis. Ni browser bar ni paling penting Ini tepi ni kalau tak ada, note sikit, nanti jangan tanya. Kita nak cerita. Kalau tiba-tiba browser bar ni tak ada, hilang. Kat mana awak nak buat? Nak cari dia. Okay. Awak pergi dekat tools, application option. Siapa yang tak ada lagi boleh tulis lah. Tulis kat nota. Buku nota awak tu. Pergi dekat tools. Okay. Untuk saya hilangkan benda ni. Macam mana padam? Hilang. Macam saya ni tak ada. Benda tu penting. Tapi saya nak guna. Okay. Pergi dekat tools. Kemudian pergi application option. Ya ke? Macam salah je. Sekejap. Sekejap saya dah hilang. Sudah hilang dah saya punya. Bukan sini. Tadi saya dah jumpa. Lepas tu hilang lah. Silap pergi kat view. Sorry. View. User interface. Kat sini ada. Model browser. Situlah. Okay, contoh ViewCube ni tak ada. Okay, kalau awak buka first time, tiba-tiba tak ada ViewCube. Navigator ni pun tak ada. Pergi dekat view, user interface. Ni boleh klik lah navigation bar ni. Tu padam, keluarkan. Okay, ViewCube pun kat sini. Kalau tak ada, boleh keluarkan. Status bar, yang bawah tadi status, tak ada, boleh keluarkan. Okay, model browser ni, kalau tak ada, boleh keluarkan lah. Dekat user interface. Okay. Itu dia user interface. Okay, kemudian sebelum saya ajar macam mana nak lukis, kita pergi dekat tools sekejap. Saya nak tunjuk sikit. Tools, application option. Okay. Dekat application option ni ada banyak lah. Ada general, save file, colors. Okay, kat sini tak ada apa sangat. Cuma saya nak untuk sketch lah. Kalau ada nak ubah styling dekat sketch. Kalau grid line tu maksudnya ada garisan. Contoh saya tak nampak habis. Saya apply. Okay. Sekejap saya apply. So masuk grid line tu kena kalau nak petak-petak ni lah. Tu namanya grid line lah. Okay, dia sama juga macam awak punya apa ni? AutoCAD dulu kan. AutoCAD kan ada grid line kan. Ingat tak? Saya ingat. Okay, so pergi kat situ lah. Tool, application option. Tapi saya tak suka, saya padam balik. Sketch, saya tak nak grid line. So saya buang lah. Okay, kat sini ada banyak juga exist minor grid line tu boleh try. Snap to grid ni on kan supaya kita bila kita buat garisan dia boleh snap dekat hujung garisan. Okay, auto project ni boleh on kan kalau nak on kan. Kemudian part, boleh pergi pada part, tak ada apa. iFeatures, tak ada apa. Assembly pun tak ada apa. Yang menarik kalau awak nak pergi, awak nak display. Sekejap. Part ni. Silap. Color. Okay. Color kat sini awak boleh tukar lah. Kalau siapa suka light tu boleh guna light lah. Kalau guna dark lah. Okay. So kat sini boleh tukar lah. Tu boleh tukar background. Kan. Kalau siapa yang suka rasa macam sabut tengok warna-warna boleh letak. Boleh tukar warna lain lah. Presentation, sky. Ikut lah. Okay. Yang ni boleh tukar lah. Drafting. Semua tu boleh tukar kat situ. Kemudian apply saja. Okay, itu basic saja. Kalau tak nak tukar pun tak apalah.
Okay, cuma untuk grid line tu lah tadi. Sketch pergi dekat grid line dengan off snap tu grid ni pun kena on kan. Okay, boleh. So atas ni ada banyak sini ada banyak. So ini namanya 3D. 3D modeling. Nak modify 3D punya. Tapi basic step kita akan buat 2D. Okay, dekat 3D model ada sketch dekat 2D ni. Okay, saya nak ajar. Untuk hari ni saya nak ajar apa function 2D ni dulu. Kita tak masuk 3D lagi, kita buat 2D. Okay, so untuk start drawing, boleh pergi dekat start 2D sketch. Klik saja arrow bawah tu. Okay, kemudian start 2D sketch. Okay, bila awak klik start 2D sketch, dia akan keluar macam ni. Okay, maksudnya yang ni boleh pilih mana-mana lah ikut kesesuaian awak punya drawing. Sama ada awak nak pilih XY plate. Sebab 2D kan, 2D kena ada paksi XY atau YZ atau XZ. Okay, dia tak boleh XYZ. Okay, dia tak boleh XYZ. So awak kena pilih salah satu satah. Contoh saya nak pilih satah yang bawah ni, saya pilih. Sebab dia cakap select plane, so saya select yang bawah ni lah. Okay, so sekarang ni dia berada pada XZ plane. Okay, so bila kita klik pada to sketch tadi, to sketch. Okay, ni contoh lah. Okay, saya klik pada to sketch, start 2D sketch. Barulah semua ni akan on. Okay, barulah semua ni akan on. Okay, sekiranya awak tak klik kat situ, tak buat start 2D sketch. Saya contoh pasal finish sketch. Yang ni dia tak on Project geometry, modify, pattern ni dia tak on. Dan constraint ni dia tak on. Okay, so nak bagi dia on, awak kena buat start 2D sketch. Start 2D sketch, kemudian select plane. Okay, baru dia ada. Okay. Okay, baru dia ada atas ni. Kalau tak, dia tak keluar. Okay, so dekat create ni ada macam-macam. Yang ni lebih kurang AutoCAD. Pernah tengok kan? Dekat AutoCAD kan? Pernah tak? Dia cakap tak pernah. Sebab saya pun mengaji. Benar. Sem 1 kan? Ada line, spline, ada circle. Circle ni boleh buat Paling mudah main lah pun. so ini siapa ajar awak SEM 1? Bukan saya. Tak ingat. Cik ke puan? Cik Kamarul Zaman. Kamarul Zaman. Ayah Kamal. Widih. Ayah awak lah. Yang angkat. Ayah main. Okay. So kat sini ada rectangle. Sama lah. Function dia sama. Okay. Kalau dekat ni fillet. Ingat lagi fillet function dia apa? Fillet. Fillet. Oh, dia nak Tahu. Kena. Nak buat corner kan? Nak buat corner kat hujung tu adalah fillet. Chamfer. Chamfer ni dia nak buat macam ada stages. Ada apa ni? Ada potong dekat hujung tu kan? Dia tak nak bagi sharp. Okay, dalam awak buat design, jangan ada benda sharp macam ni benda sharp tu maksudnya segitiga tepat kan? Segitiga pula. Dekat bucu tu tajam kan? Tu tak sesuai lah, tidak ergonomik. So dia kena ada curve ataupun chamfer lah. Okay, supaya bila orang terlanggar tak sakit. Kan biasa bucu tajam-tajam ni kan kalau untuk budak-budak kan tak selamat kan. Okay. So dalam design awak tu kena letak benda yang hujung dia bulat ataupun chamfer lah. Okay, itu tujuan awak belajar fillet atau chamfer lah. Okay, semua kat sini. Kemudian yang ni pun sama projek geometry lain sikit. Okay, modify ni sama juga. Modify ni move, nak gerakkan, copy, rotate, nak pusing. Trim ni apa function dia? Guys. Guys. Apa function? Potong. Nasib baik ingat. Okay, so kita nak trim. Okay. Okay, extend ni kita nak panjangkan. Kalau ada line yang pendek, kita nak panjang, kita nak cantumkan. Split ni kita nak split lah. Nak apa ni? Nak asingkan atas dan bawah. Okay, contoh yang tu. Okay. Nak bagikan, kita namakan dia split. Scale ni nak besarkan. Contoh awak nak besarkan berapa scale dia. So pun boleh buat juga. Stretch. Stretch tu awak tarik sajalah. Stretch. Kemudian offset. Apa function offset? Offset ni pun ada juga. Apa offset bang? offset ni dia macam lengkungkan. Dia copy bukan? Dia macam nak Dia copy copy. tapi pada jarak berbeza kan.
Contoh awak nak buat cakap. bentuk Kedai yang belah sama. kanan kena belah kiri. Okey. Sebaik ingat. Okey, sekarang kita pergi pattern. Pattern ni nak susun lah kan. Rectangle ke nak susun. Contoh nak repeat. Nak repeat benda yang sama. Okey, nak repeat benda yang sama takkan nak lukis banyak kali. So buang masa. Jadi kita boleh guna rectangular ataupun circular punya pattern lah. Circular tu untuk buat dalam bulatan lah. Okey. Kemudian kita ada mirror. Mirror tu nak mirror lah. Okey, nak mirror. Mirror, cermin. Begitulah. Okey, kemudian ada dimension. So untuk inventor, kita ada satu je dimension. So sebab dia bijak so bila awak diameter, dia akan automatic pergi diameter lah. Dia tahu benda tu diameter, dia tahu benda tu panjang. Okay, so tak macam AutoCAD. Kalau awak guna AutoCAD, awak akan kena select. Nak dimension linear ke, nak dimension rectangular ke, nak radius ke, nak diameter ke, awak kena pilih. So untuk inventor, klik satu je, klik saja dekat dimension ni, dia akan auto detect. Sama ada itu radius ke apa, dia boleh detect. Okay, constraint. Constraint ni dia lebih kepada, kalau awak ingat dulu, bila awak lukis dalam AutoCAD, dia akan ada auto snap. Okay, auto snap tu maksudnya, sekejap saya try lukis lah. Contoh kan, saya lukis kan. Dekat hujung-hujung tu, ni constraint dia ni. Kita boleh, contoh yang ni saya bagi contoh. Bawah ni line saya sengit, yang ni tegak. Saya nak buat line 90 darjah kat sini. Saya klik saja constraint yang berkaitan. Contoh yang ni. Ni namanya coincident constraint. Yang ni perpendicular. Okey, perpendicular ni saya klik saja perpendicular tadi. Saya klik line. So dia auto, dia akan pergi tegak lah. So dia bijak lah. Okay, contoh ini sengit kan, saya nak bagi dia perpendicular. So dia automatik akan tegak. Okay. Dia tarik Dia tarik saja. Baik Okay, lah begitu. contohnya yang Mudah, ni, baik. hujung ni dengan hujung ni. Dia tak sama panjang kan? Saya nak bagi dia sama panjang. Sekejap Ni parallel ni untuk parallel lah. Okay, parallel ni contoh. Ni contoh Ni saya tarik je. Awak nak try pun boleh try terus. Okay, yang ni tak parallel. So saya klik saja dia parallel. Parallel yang ni. Okay. So dia akan auto gerak parallelkan dia. Okay. So itu function untuk ni lah. Contoh yang ni, kalau ni apa coincident constraint. Saya test hujung dengan hujung. Boleh tak? Dia coincident tu dia akan bawa lah. Dia akan bawa benda tu lah. Lagi apa concentrate ni untuk circle lah. Okay, yang ni circle. Yang ni horizontal. Ni vertical constraint. Yang ni nanti dari semasa ke semasa saya akan ajar lah. Okay, kadang-kadang bila tak guna tu dia tak ingat. Saya pun lupa juga kan, manusia. Okay, tangent. Tangent ni macam, tangent ni pun awak pernah guna lah dulu masa awak punya. Contoh saya buat circle. Tangent ni lebih kepada circle dengan line kan. Okay, so saya nak tangent dengan dia. Circle dengan line. So dia automatik akan bawa pergi kepada tangent yang berkaitan lah. So bila awak belajar guna ni, guna inventor ni, dia lagi bijak lah. Okay. So untuk dimension tadi, okay, saya nak tunjuk sikit kehebatan. 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 Punya nak tarik orang belajar kan. Kehebatan dimension ni. Okay. Contohnya saya tarik je drawing ni. Saya tak ikut dimension lagi ni contoh lah. Contoh. Okay. So contohnya dimension ni saya main tarik je. Tapi dimension sebenarnya adalah 100. 100 kot. So saya klik dimension tadi. 16. Okay. Saya nak adjust dia. Awak double klik saja kat sini. Saya nak adjust dia jadi 20. Awak klik je 20. Type 20. Enter. So automatic dimension dia akan berubah ikut 20 lah. Okay. Contoh ni. Saya adjust yang bawah ni. Saya nak tukar dimension dia daripada 22.5. Okay. Klik dimension. Pergi dekat situ. Double klik.
Saya nak tukar dia kepada 30. So type saja 30. Enter. So automatic dia akan buat. Okay, so awak kalau nak lukis, awak boleh lukis saja, nanti baru masuk dimension pun boleh. Kemudian pun boleh. Okay, itu kelebihan awak punya Inventor lah. Saya try lagi satu. Saya tarik yang ni pula. Okay. Panjang dia 27. Saya tak nak 27. Saya nak dia 30 bahagi 2. So awak boleh type saja 30 divide by 2 dan tekan enter. Okay, tekan right, dia akan jadi 15. Okay, dia bijak lah. Okay, kalau awak malas, awak tak ada calculator, awak masih boleh guna lagi dimension ni, awak bahagikan. Nanti dia boleh kira sendiri. Okay, contoh yang ni perpendicular ni, saya nak straight. Klik je. So dia akan auto detect lah. Okay, so itu kelebihan dimension dan juga constraint dalam AutoCAD ni. Okay, AutoCAD pula dalam Inventor ni lah. Okay, so selepas constraint ni kita ada insert. So insert ni ada banyak 1, 2, 3. Cuma saya nak terang sikit lah. So kalau siapa yang lukis daripada AutoCAD, so awak boleh klik pada AutoCAD tu. Awak boleh select awak punya. Saya tak ada drawing AutoCAD kat sini. Ada kan? Kejap. Bukan. So saya boleh import Awak boleh import. Saya tak ada drawing AutoCAD dalam saya punya PC ni. Oh ada. Okay. Open saja. Yes. Okay, sebab saya tengah aktif. Dia tengah loading. So awak boleh import, bawa masuk kepada Inventor ni lah. So untuk minggu ni kalau awak nak lukis awak nak lukis daripada AutoCAD pun boleh lagi. So nanti boleh masuk, kita boleh importkan dia kepada Inventor. Okay. Cuma bila lukis tu awak kena save dalam DWG lah. .dwg. Alamak, dia tengah loading. Lambat. Lambat pula Alamak. Sementara tunggu tu kan, saya buka balik nota 2D tu. Kat sini ada explain Dekat nota ni ada explain apa yang saya cerita tadi. So yang ni basic drawing ni pun ada kat sini. So nanti boleh tengok. Nak cerita satu-satu tak done. Okay, circle-circle ni saya dah masuk tadi. Fillet chamfer pun dah masuk. Cuma cara nak buat nanti kita akan belajar dari semasa ke semasa. Move, yang ni basic-basic semualah. So yang ni sebab dah pernah belajar AutoCAD. Jadi saya tak explain sangat lah. Cuma bezanya kalau awak nak fokus, awak boleh tengok pada apa jadi kat saya punya drawing. Oh tak lagi. Tak habis lagi Tak habis, kita pergi sini kejap. Okay, cuma awak boleh fokus pada ni dah cerita tadi. Constraint ni lah. Okay, sebab constraint ni dalam AutoCAD tak ada. So constraint ni awak kena beli benda baru. So kena tengok sikit. Okay, coincident tadi saya dah cerita. Dia coincident dia boleh cantum. Okay, contoh ada 2 line. Satu line kat atas, satu line kat bawah. Kita nak cantumkan dia. Boleh klik pada constraint coincident saja. Okay, klik pada constraint ni. Klik satu line, dia akan bertemu dekat hujung lah. Itu coincident. Okay, kemudian kita ada parallel. Parallel yang macam saya tunjuk tadi. 2 line juga, kita nak bagi line yang bawah ni sama dengan line atas. Awak klik pada constraint, klik atas, klik bawah, dia akan follow yang atas lah. Okay, biasanya drawing dia akan follow yang first. Jadi awak kena tahulah yang mana satu awak nak parallelkan dia. Okay, kemudian awak ada tangent. Tangent tu untuk bulatan dengan line. Kita nak cantumkan di hujung. Kat hujung tu, okay, kita guna tangent. Kemudian collinear. Okay, collinear ni contohnya awak dah lukis. Sebenarnya awak nak dia sama tinggi. Tapi awak buat dia satu tinggi, satu rendah. So awak boleh gunakan collinear ni. Klik yang pertama, yang kedua. So yang kedua ni akan follow yang pertama lah. Itu adalah collinear. Kemudian perpendicular. Perpendicular ni nak bagi line straight jadi 90 darjah. So dia akan jadi yang ni, yang saya ingat ni akan jadi tegak 90 darjah lah. Itu perpendicular. Kemudian smooth. Smooth ni kalau dia line bengkok tu kan. So macam tak cantik, so awak boleh adjust dia guna smooth ni lah.
Okay, lagi ada concentrate. Concentrate. Concentrate ni maksudnya awak punya circle ni center dia tak sama. Okay, awak nak bagi dia sama, awak boleh klik pada center-center. Center-center dia akan auto jadi center ke center lah. Okay. Kemudian horizontal. Horizontal ni lebih kurang macam perpendicular. Nak bagi straight. Symmetric. Symmetric ni function dia nak bagi simetri lah. Tapi kena ada line reference tengah. Fix. Fix ni nak bagi dia fix. Tak boleh bergerak lah. Kat mana awak tak nak bagi dia bergerak? Okay, vertical. So yang ni, vertical ni untuk yang tegak. Vertical macam ni lah. Okay. So ni saya laju sebab kita tak buat lagi. Nanti bila dah buat mesti baru nampak. So equal ni akan follow. Contohnya awak nak follow yang kecil. Yang besar ni nak kecil kan. So awak boleh guna constraint ni untuk kecilkan follow yang first tu lah. Okay. Yang ni untuk delete. Okay, yang ni nanti ajar. Saya ajar lah. Yang ni untuk delete. Macam mana nak delete constraint tadi. Dimension dah cerita. Yang ni construction, center line. Yang ni belum lagi. Nanti. Okay, insert open AutoCAD yang ni tadilah. Insert atau open AutoCAD ni kalau awak nak yang mana lukis daripada AutoCAD boleh buka. Harga. Banyak sangat cakap kan. Okay. So insert AutoCAD file ni awak boleh insert So pergi dekat AutoCAD ni. Okay. Kemudian pilih awak punya drawing. Kemudian letaklah unit dengan apply ni semua. Lepas tu finish. So awak boleh masukkan drawing yang lama ke dalam drawing yang baru. Maksudnya saya daripada AutoCAD kepada Inventor. Okay. Sekian, terima kasih. Habis dah. Okay. Next. Finish. Okay, untuk saya finish lah. Specified. Okay, finish. So, yang ni dia akan import lah. Okay, yang ni saya nak tunjuk dia import daripada AutoCAD. So, untuk latihan hari ni, saya akan tinggalkan awak dengan latihan Okay, saya tinggalkan awak dengan latihan. Latihan tu 2D saja. Okay, contoh yang ni. Oh, ini yang saya lukis dulu. Yang ni pun awak pernah buat dulu kot masa SEM 1. Oh ni ke yang AutoCAD define? Yang ni yang AutoCAD tadi tu. Tapi dia boleh rotate kot yang ni. Saya delete. Kejap. Okay. Kejap yang ni nak tunjuk sikit constraint tadi. Tak habis lagi constraint tadi. Okay. So bila awak klik dekat line tu, awak klik kat line, awak nampak tak dia punya constraint tu? Kan ada ni perpendicular dengan parallel kan? Nampak tak? Nampak tak yang kecil tu? Nampak. Okay. So kalau awak nak delete, awak pergi saja klik dekat situ. Right click, delete. Macam tu je. Okay. So nak delete macam biasa boleh awak bawa awak punya cursor, highlight semua, button delete dekat keyboard, beres. Okay, so yang ni yang saya import tadi. Saya nak rotate. Saya nak try rotate. Right click. Boleh right click ataupun rotate kat atas ni kan. Mana-mana pun boleh. Rotate lah kat atas ni. Saya klik rotate. Select kat mana awak nak ni. Contoh saya sinilah. Select. Saya select kat hujung ni sebagai center. Yes. So, pusing lah. Nak pusing-pusing lah. Okay. So, saya ataupun kat sini boleh letak 90 degree. 90 degree tak jadi. 180 kot. 180. Boleh adjust. 45 kot. 90. Negatif 90. Okay. Enter. Okay. So, inilah sketch yang dah diimport tadilah. So, kalau siapa yang ada drawing yang diimport dulu, boleh guna kat sini lah. Okay, so yang ni lukisan ni saya rasa macam tak perlu cerita kot kena cerita. Macam mana nak guna circle tu, rasa semua orang pandai dah kot. Sekejap saya nak buang lah grid line ni, serabut. Close. Okay, so nak lukis, pergi dekat sketch, line. Contohnya awak nak buat line.
Line ni kalau tak tegak, awak boleh adjust guna constraint tadi. Okay, so awak boleh try guna constraint. So yang ni saya tarik-tarik je. Saya nak buat contoh drawing. So awak boleh lukis lah. Ni lukis dia sama macam biasa. Cuma kalau tak ada dimension lagi, boleh tarik-tarik je. Okay, baru masukkan dimension. Okay, contohnya yang ni memang dah perpendicular Kebetulan saya lukis dia perpendicular terus. Okay, saya tak perlu guna constraint ni lah. Kalau contoh awak punya line sengit-sengit, awak boleh guna constraint tu lah. Okay, so ni pun parallel. Okay, saya nak tunjuk. Tadi parallel dengan tu saya dah tunjuk. Okay, contoh saya nak buat dimension yang betul. Saya klik saja pada dimension, saya tarik ke bawah. Okay, yang ni contoh saya nak 400. Klik enter. So dia akan gerak lah. Atas ni saya nak 200. Contohlah 200 enter. Sini saya nak 250 enter. Okay, so dia akan automatik akan berubah ikut awak punya drawing. Okay, itulah kelebihan awak guna Inventor. Okay, kalau guna AutoCAD tak boleh macam ni awak kena tarik, lepas tu masuk dimension dan baru enter. Okay, kemudian saya nak yang ni sama tinggi dengan yang ni. Macam mana saya nak adjust? Collinear tadi kan. Saya rasa collinear kot. Okay, contohlah. Saya try klik collinear. Saya nak yang ni satu. Okay. So, itu function collinear lah. Collinear ni dia boleh samakan kalau awak ada dua benda yang berbeza tu, awak boleh samakan dia. Guna collinear. Saya repeat. Contoh collinear. Pertama. Second line. Dia akan automatic naik lah. Okay. So, kelebihan Inventor juga. Okay. Dekat AutoCAD tak ada benda ni. Okay. Contoh lagi saya nak lukis circle. Saya tak tahu. Saya nak constraintkan dia dengan line tu. Boleh tak? Silap. Okay. Saya kena lukis dulu lah. Contohnya saya buat satu circle. Satu lagi circle. Circle ni dia tak sama center dia. So awak nak samakan dia, boleh pergi pada concentric ni. Okay. Pertama, kedua. So dia akan automatik pergi pada concentric tu lah. Okay. Contoh, kalau nak bawa dia pergi ke line lain, saya bawa je lah. Okay. So ini nama dia constraint lah. Okay. Function untuk trim pun sama So kat sini ada trim. Contoh saya buat line untuk trim. Ini contoh lah, saya main tarik je. Okay, saya trim. Trim boleh klik. Klik terus. Klik terus dia akan trim. Okay, kalau awak guna AutoCAD, awak perlu select surface mana awak nak trim. Okay, kalau awak guna Inventor ni, awak just klik saja dia akan trim. Okay, so itu kelebihan lagi satu. Okay, tak perlu nak select-select dah. Okay, dia akan auto detect kat mana awak nak trim. Okay, so yang ni dekat AutoCAD tak ada lah. Okay, lagi apa lagi nak tahu? Fillet. Saya show je lah, saya tunjuk je fillet. Okay, contohnya nak fillet kat sini. Kecil sangat lah, tak nampak. Oh, tak nampak. Okay, kejap. Tak nampak. Okay, contoh saya buat fillet kat situ. 1, 2. 10 pun tak nampak. 20 lah. Okay. So, automatic dia akan keluar kat sini. 10 lah. Okay, dimension ni awak tak payah delete dah. Yang ni memang akan ada. Okay, so biarkan saja. Cuma bila awak dah extrude nanti, dia akan hilang lah. Okay. So, ini untuk 2D lah. So, yang ni awak boleh try. Okay, awak boleh cuba. Cuba sendiri. Okay, dengan sebab sekejap lagi saya akan, kalau awak tengok dekat awak punya classroom tu, saya ada letak soalan tutorial. Okay, tunjuk sikit. Mana ni? Bawah ni. Okay, tutorial. Boleh tengok kat sini. Soalan tutorial. Nanti boleh try, awak kena lukis. Okay, apa yang awak perlu lukis, awak kena lukis yang ni lah. Yang ni bulatan sahaja ni. Okay, so practice lukis 2D sahaja. Sebab yang extrude ni, cara nak buat lubang ni saya akan ajar minggu hadapan. Okay, so awak hanya perlu lukis 2D ni sahaja. Okay, gambar 2D sahaja, tak perlu 3D lah. Okay, so boleh untuk minggu ni, tolong biasakan diri dengan lukisan 2D. Okay, dengan function-function ni lah. Fungsi-fungsi ni sebab ini dah pernah guna. Jadi saya nak awak refresh balik sahaja.
Okey, refresh balik sahaja. Okey, kemudian kita akan extrude dia minggu hadapan. Okey, untuk latihan tutorial yang ni lah. Tutorial tadi tu lah. Tapi macam senang sangat pula. Bolehlah kot ni Boleh tak yang ni? Boleh lukis tak yang ni? Ke tak ingat dah? Dah tu Puan. Tunjuk Yang sikit ni buat je. tunjuk sikit. Yang ni circle Yang kat saja. luar Yang ni circle saja. Yang ni circle saja. Circle-circle je. Circle saja bulat. Yang Buat bulat. bulatan tu ke? Buat Puan. bulat 1, 2, 3. Lepas tu buat bulatan yang ni. Saya cakap laju je. Contoh je Puan. Yang luar. Luar ni kena kat luar tadi tu. awak boleh guna ni. Sekejap. Kita try. Kasi try sekali. Circle. Jadi saya main agak je ni, saya tak ikut dimension. Kejap, mana tadi drawing tadi? Banyak sangat buka. Okey, saya try Contohlah, macam mana buat circle kat luar tu. Contoh ada 2 circle. So awak boleh guna tangent ni. Okey. Pilih 1 tangent, 2 tangent. Tak tag tak? Ataupun awak lukis dulu. Contoh awak lukis kat luar kan. Sebab yang ni kita boleh lukis kat luar. Ni contoh lah. Saya nak bawa dia ke tangent tu. Awak boleh guna constraint. Tangent. So dia akan bawa lah. Lepas tu awak boleh trim lah. Trim yang kat luar tu. Okay. Mula-mula lukis. Dah lama rehat ni. Okay. Mula-mula awak akan lukis yang ni dulu. Sini luar ni dulu. Okay. Kemudian awak lukis circle yang ni dulu. Lepas tu baru bawa yang kat luar ni kan. Yang bawa kat luar ni. R7 ni awak boleh guna teknik constraint tadi tu. Okay. Contoh saya lukis. Satu lagi kat luar. Saya nak dekatkan dia dengan ni. Awak boleh guna constraint tangent. Okay. Pilih circle yang mana. Lepas tu bawa lah. Nanti dia akan pergilah. So yang ni dia akan pergi pada first atau second yang awak select tu lah. Kena try and error lah. Contoh Ini dia buat ke situ. Guna kaedah tangent klik je tangent tu. Sebab ini besar, dia akan keluar lah. Ataupun rasanya awak boleh guna arc ni pun boleh. Arc ni pun boleh juga. Guna tangent arc. Okay. Contohlah. Saya guna tangent. Select start point. Tak detect. Ataupun awak boleh guna fillet ni je lah. Okay. Boleh guna fillet. Sepatutnya boleh ni. Kenapa tak detect ni? Select line arc corner. Find for fillet. Sebab saya tak lukis detail jadi dia macam tak jadi. Kalau awak lukis detail dia akan jadilah. Okay. So yang ni lukis dalam lepas tu baru bawa keluar lah. Okay. Tapi kalau ada masalah boleh PM saya lah. Okay. Kalau ada masalah boleh PM saya. Kalau awak guna AutoCAD awak boleh guna tangent radius. Okay. Kalau awak ingat siapa yang guna AutoCAD boleh guna tangent radius. R6 tu R22.5 tu ukuran dia lah Puan tau. Betul. Cuma dalam Painter dia akan guna diameter. Dia tak guna radius. Okay, contoh Contoh yang ni. Okay, second point ni. Awak klik je ataupun awak klik saja mana-mana baru masukkan. Sini, tarik dimension. Dia adalah radius. Dia adalah diameter kat sini. Diameter. Dia tak guna radius. So awak kena darab 2 lah. Contoh 22.5 darab 2. Barulah dia jadi. Okay. So dia kena darab 2 kalau diberi dalam radius. Okay. Boleh tak? Ni R7 kena darab 2. So 7 darab 2, 14.
R14 ni kena darab 2, 17 semua kena darab 2. Okay, sebab dia guna diameter, dia tak guna radius dalam ni. Okay, so yang ni nak mudah awak darab dah 2 kat sini pun boleh. Kalau nak darab siap-siap kat luar pun boleh. Tak kisah yang mana-mana. Okay, boleh tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak Kalau ada, tu tekan yang mana se puan? macam mana? Aiman? Yang tekan darab tu, tekan yang mana se? Dimension ni, awak pergi kat dimension, awak select tempat yang awak nak buat dimension. Okay. Awak klik kat mana-mana. Sini sebab saya dah keluar. Kemudian bila dia dah letak 45 macam ni, awak double klik lagi sekali atau ada jenis yang dia akan keluar terus. Okey, ada jenis awak kena double klik. Dekat sini awak masukkan 22.5 daripada keyboard awak, kemudian star. Star tu darab maksudnya. Kan dekat area keyboard tu kan ada area kira kan? Ada bahagi, ada tolak, ada tambah kan? So awak boleh tekan darab kat situ. Type 22.5 darab 2 dan right je. So nanti dia akan kira sendirilah. Okay, contoh macam ni saya nak bahagi pula kan. Saya nak 45 bahagi 2. Slash tu bahagilah. Okay. Right. Dia akan kira sendiri. Lagilah malas orang nak congak kan. Okay, faham. Okay. Okay. So bila awak dah siap lukis, awak klik saja finish sketch. Dah finish tu finish lah. Dia akan jadi bentuk. Bila awak finish sketch, dia akan jadi bentuk macam ni. XYZ. So XYZ. Kita akan extrude minggu depan. Extrude senang je. Okay. Extrude sekejap je. Okay. So finish sketch. Lepas tu yang ni boleh save. File. Saya ajar save lah. File. Save as. Yang ni save as je. Pilihlah dekat folder awak mana-mana. So ni part 2 ni bolehlah tulis tutorial kan. Tutorial 1. Tutorial 1. Okay. So inventor ni by part ni biarkan saja. Okay. Inventor by part. .ipt lah. Siapa yang guna AutoCAD kena save dalam DWG lah untuk drawing. Kemudian save saja. Okay. Dah siap save tu, file yang awak save tu awak boleh submit dekat kena submit yang ni kena submit. So boleh submit dekat Google Classroom tadilah. Okay. Mana tadi? So submit tahu kan, view assignment, submit lah. Saya tak ada kat sini lah sebab saya bukan student. Okay, baru ada 25 orang, tak tahu lagi mana 3 orang, tak masuk lagi. Okay, tolong submit di sini. Paling lawat minggu depan hari Selasa, boleh tak? Submit apa? Submit. Sebab nak tengok. Kelas tu pun. Boleh lukis ke tidak. Siapa yang tak ada inventor, boleh try type AutoCAD online. Enter. Ada tak? Sebab saya pernah ni AutoCAD web online CAD ni. So sama masih boleh lukis guna web AutoCAD ni. Saina. Saya tunjuk. Alamak pula. Lain saya slow lah. Ganggu nak tunggu ni. Okay. So nanti sign in, lepas tu dia akan keluar macam function awak punya AutoCAD juga. Okay. So siapa yang masih lagi tak boleh try lukis dekat sini dululah AutoCAD web ni. Okay. Siapa yang masih lagi tak boleh login atau apa-apa saja untuk event ni, boleh try buat yang online ni lah. Okay lah, online. Okay kat online. Okay, beres. Ada soalan sebelum saya kelas dismiss. Saya tinggalkan awak dengan latihan tu lah. Nak bila buat? Paling lewat minggu depan hari Selasa. So yang ni AutoCAD web tu So contoh new folder, new drawing yang saya pernah buat lah. Okay. Dan saya slow, saya stream dengan awak lagi kan. So saya buka ni lagi, dia jadi
slow tapi function dia lebih kurang. Okay, siapa yang tak boleh lukis 2D tadi dekat Inventor, tolong lukis dekat AutoCAD web ni dan save dalam bentuk DWG. Download. Okay, contoh ni function dia lah, sama je. Save kat sini boleh save. Save as, nak share. Ni saya go through je lah kemudian kat sini ada draw, kat sini pun sama juga, ada draw, ada modify, semua kat sini ada. So siapa yang ada masalah untuk Inventor, tak settle lagi Inventor tu, boleh lukis sambil-sambil dekat dalam AutoCAD web ni. Okay. Boleh. Ada soalan. Laju pula cakap. Tak perlu submit lagi kan puan kau? Submit, saya nak submit. Oh, ya. Kalau tak submit tak buat. Saya tak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Contoh yang ni kan, saya right click. Boleh download kat sini download. Dan saya dah slow. So awak boleh download lah. Dia dah download tu nanti hantar dekat saya. Okay. Tak ada excuse sebab boleh lukis dekat web ni. Okay. Label. Backup baik punya. Okay. Beres. Kalau tak ada apa-apa soalan. Tak ada soalan. Kita boleh bersurai. Kejap. Attendance tadi semua dah siap. Saya cakap 15 minit kan. Siapa lambat bye kan. Okay. So siapa yang belum masuk siapa belum masuk dalam ni tolong masuklah Google Classroom ni. Sebab segala info saya akan masuk kat sini. Okay, so rakaman video. So kelas ni dirakam, direkod. So saya nak go through nama sikit. Kang ada cakap, puan saya masuk kelas tapi puan tak ambil attendance. Saya nak go through sikit biar direkod, tengok betul tak dia masuk kelas ke tidak kan. Listening ni. Siapa lah ni nama ni? Nama siapa ni? Dot ni siapa? Saya suka tukar nama. Kat mana Wan? Ni Dot ni. Siapa Dot ni tepi ni? Dekat nama tu kan. Dekat nama awak tu. Dot tu tak tahu siapa. Saya stop sharing. Okay, ada dot tepi tu. Okay, tak tahu siapa. Okay. So, siapa yang dah so, kalau tak ada apa-apa soalan, sekian sahaja untuk hari ni. Boleh saya habis awal? Ada masalah tak? Boleh? Okay, saya lepaskan awak untuk buat latihan. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kalau kita face to face ni, saya akan tinggalkan awak dan awak boleh tanya bila-bila. Tapi sebab kita tak face to face, kalau saya nak online ni makan data banyak kan. Siang pula kat awak kan. Okay. So cuma kalau ada soalan boleh PM saya lah. Okay, boleh PM saya. Okay. PM tepi PM tepi. Okay. So sekian sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi depan. Waktu yang sama, hari yang sama. Okay. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, last hari Selasa tak? Selasa. Seminggu lah saya bagi. Seminggu. Sis tak kejam kan? Seminggu. Sis tak kejam. Sis baik. Okay. So bye-bye. Bye-bye Wan. Thank you Wan. Okay. Terima kasih Wan. Sorry kalau ada salah silap. Bye-bye. Bye-bye. Memang Memang relax bang. Memang tak tahu.